Banyak pula kitab-kitab yang membicarakan tentang tajuk ni saja. Mana dari segi kesesuaian dia, yang perkaitan dia dengan hadis-hadis yang dikemukakan olehnya. Walaupun zahirnya nampak tidak ada kena-mengena, tapi kalau kita perhati sikit, renung sikit, nampak. Di situlah terletak kesenian dia. Kita nampak kebijaksanaan dia. Walau bagaimanapun biasanya adalah dalam satu bab tu, kalau tidak semua pun, kalau tidak beberapa yang betul-betul menepati tajuk tu, adalah juga satu yang betul-betul tepat, seperti hadis yang ketiga ni lah. Sesuai betul dengan tajuk. Iaitu Aisyah ni meriwayatkan, dia kata mimpi wahyu yang mula-mula diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berupa mimpi yang baik. Pada ketika mimpi yang baiklah, finnaum itu sebab disebutkan finnaum sebab dalam bahasa Arab ni ru'ya tu dia tidak semestinya bermakna mimpi. Kalau kita terjemah kan, kita kata mula-mula diberikan wahyu kepada Rasulullah berupa mimpi yang baik dalam tidur. Jadi dah mimpi tu dalam tidur dah lah, kita kata tak payah sebut. Sebab tu dalam terjemah tadi tak ada disebut gitu. Sebab terjemahan tadi tu mengambil kira maksud dia, maksud, bukan mengambil kira lafaz dia yang disebut tu. Tidak. Yang ni bukan terjemahan harfiah lah, tapi terjemahan mafhum dia, maksud dia. Sebabnya dalam bahasa Arab ru'ya tu dia tidak semestinya bermakna mimpi. Memanglah salah satu maknanya mimpi, tapi banyak di tempat-tempat lain, dalam Quran sendiri pun ada disebutkan perkataan ru'ya itu, tapi bukan dengan makna mimpi. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Tidak kami jadikan apa yang kamu lihat itu, yang kami perlihatkan kepada engkau itu, pemandangan yang telah kami perlihatkan kepada engkau itu, melainkan sebagai ujian kepada manusia. Jadi ar-ru'ya di situ berkaitan dengan apa yang ditunjukkan kepada Nabi SAW pada ketika Isra' Mi'raj. Dan pada ketika Isra' Mi'raj itu Nabi SAW bukan mimpi, dalam keadaan sedar. Di situ nak ceritanya dia gunakan perkataan ru'ya, tapi bukan untuk mimpi. Dengan sebab itulah apabila ru'ya ni nak dipakai dengan makna mimpi, biasanya dia ada sebut lah. Misalnya ru'ya finnaum, tidak ada sebut finnaum. Yang ni pada ketika tidur. Mana apa yang dilihat pada ketika tidur, maksudnya mimpi lah. Kalau kita dalam bahasa Melayu, mimpi itu mesti dah tidur. Kalau tidak, tak panggil mimpi. Yalah ada sebut, kalau tidak kan mimpi ketika jaga lah, kena sebut gitulah. Kalau sebut mimpi saja tu maksudnya dalam tidur. Itu kita dalam bahasa Melayu. Dia tidak. Jadi mimpi yang baik diberikan kepada Rasulullah itu mula-mula. Itulah maknanya sesuai dengan tajuk tu, permulaan wahyu. Adakah dia mari dalam bentuk Quran selalu? Tidak lagu tu. Ataupun dalam bentuk hadis selalu, dalam bentuk ucapan yang kita seperti yang kita jumpa dalam hadis-hadis tu lah. Gitukah? Tidak. Tapi dalam bentuk mimpi. Dalam bentuk mimpi. Mimpi itu dikatakan mimpi as-salihah, yang baik. Mimpi yang baik ni baiklah, yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang memberi semangat, yang memberi harapan. Itu mimpi yang baik. Kalau kita kata mimpi hatu, kau mimpi kena hamba, kau mimpi yang menakutkan, itu tidak mimpi baik. Ataupun mimpi-mimpi yang menggambarkan sesuatu yang menyebabkan seseorang itu jadi terfikir-fikirlah tentang diri dia, bahaya yang akan menimpa dia, itu tidak baik. Mimpi yang baik maknanya mimpi-mimpi yang memberi harapan, memberi ketenangan kepada jiwa. Itu maknanya mimpi yang baik. Dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari ini juga di tempat lain akan datang, kita akan jumpa dia sebut ar-ru'ya as-sadiqah, yakni mimpi yang benar, bukan as-salihah, tapi yang benar. Artinya kedua-dua
perkataan ini boleh dipakai lah dalam Bukhari kedua-duanya. Mana mimpi itu satu sifatnya iaitu baik, yang kedua mimpi itu sifatnya iaitu benar. Benar ni lagu mana? Seperti yang disebut di sini lah. Tidak Nabi SAW bermimpi, melainkan mimpinya itu akan datang seperti sinar pagi. Mana cerah, terang, nampak dengan jelas. Kalau dia mimpi itu seseolahnya kita kata mimpi itu benda dalam gelap lah kita kata. Benda dalam gelap, tak nampak. Tetapi apabila berlaku, hak supaya Nabi SAW cerita, terang nampak. Jadi kepada Nabi SAW-nya terang dah masa mimpi itu pun. Terang dah. Ini perbandingan sahaja. Mana seseolahnya kalau benda tu pada ketika mimpi itu dalam gelap, tak apa nampak lagi. Bila cerah, semua orang boleh nampak lah. Semua orang boleh nampak. Yang ini seperti sinar pagi itu, yang mana semua orang boleh nampak. Itu mimpi itu. Sebab apakah begitu? Sebab ini adalah sebagai persediaan untuk Nabi SAW menerima wahyu seterusnya dalam banyak bentuk lagi. Dia kena bagi dalam bentuk ringan dulu. Dalam bentuk ringan dulu. Dalam bentuk ringan. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan ada beberapa tanda sebelum Nabi SAW tu diutuskan ataupun dapat wahyu daripada Jibril tu, seperti dia mimpi, dia tengok banyak perkara juga yang pelik-pelik. Di antaranya ada pokok yang bagi salam kepada dia, anak batu bagi salam kepada dia, dan banyak perkara lagi yang ini semuanya sahih. Itu yang pelik. Semuanya nak menarik perhatian dia lah tu. Daripada hak mimpi begini dan apa-apa yang dia alami tadi, perkara-perkara yang pelik, situlah dia jadi timbul thumma hubbiba ilaihil khala. Timbul rasa ingin nak menyendiri. Nak menyendiri. Jadi Allah SWT beri satu perasaan kepada dia, iaitu dia berasa nak duduk seorang. Tak saya duduk sekali dengan orang ramai. Dia rasa nak duduk seorang. Nak duduk seorang tu, dia pilih satu tempat, iaitu Ghari Hira, Gua Hira. Dia pilih Gua Hira. Sebab apa? Di situlah yatahannath wa huwa at-ta'abbud al-layali. Wa huwa at-ta'abbud al-layali ini bukan kata-kata Aisyah, tapi ini adalah tafsiran daripada perawi di bawahnya lagi. Ini adalah tafsiran idraj daripada perawi di bawahnya. Siapa perawi di bawahnya? Yaitu Ibnu Syihab. Ini kalau kita perhatikan, an Uqail, an Ibn Syihab, an Urwah bin Zubair, an Aisyah. Ini wa huwa at-ta'abbud al-layali, wa huwa at-ta'abbud al-layali dhawatil adad. Ini bukan kata-kata Aisyah. Orang panggil hadis ini hadis mudraj. Kalau lagu tu dalam istilahnya orang panggil hadis mudraj. Yang mana hadis mana sebahagian daripada isi dia tu daripada kata-kata bukan perawi hak asal. Kalau dikatakan Nabi SAW yang mengucapkan begitu, tiba-tiba orang lain masukkan kata-kata dia di celah tu, hak masuk tu, itulah orang panggil yang diidrajkan ataupun dimasukkan. Dan hadis itu secara keseluruhan yang orang panggil mudraj. Dan mudraj ini bukan tak boleh pakai, boleh pakai. Cuma kita kena pastikanlah hak ni bukan hak tuan asal cerita, hak orang lain, sebagai mentafsirkan makna yatahannathu itu. Apa makna yatahannathu? Iaitu beribadat beberapa malam. Itu makna yatahannath. Jadi maknanya ini kaedah lah, kaedah dari segi ilmu hadis. Apabila kita dapati sesuatu lafaz ataupun ayat itu mudraj, yang ini dimasukkan oleh perawi di bawah, berarti kita tidak semestinya terikat dengan tafsiran dia. Tak semestinya. Tak semestinya. Mana kita boleh pergi ikut lain lagi dengan makna lain, sekiranya makna asal itu boleh menerimanya. Misalnya kita kata yatahannath di sini, banyak lagi makna lain selain daripada dari segi bahasanya, selain daripada makna yang diberikan oleh perawi tadi. Misalnya yatahannath, dia daripada asalnya daripada hinth. Hinth itu makna dosa, kesalahan, keburukan, kejahatan.
yatahannath